Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita berkumpul sama-sama kita menunaikan solat secara berjemaah dan kemudian sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, kita niat iktikaf dalam rumah Allah setelah kita bercuti dalam bulan Ramadan. Walaupun dalam bulan Ramadan kita masih lagi mengimarahkan masjid dengan solat tarawih dan tazkirah Ramadan, namun kuliah-kuliah diberhentikan sementara dan disambung pada bulan ini insya-Allah. Alhamdulillah, kita telah menyambut hari raya Aidilfitri setelah sebulan kita berpuasa. Itu juga salah satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Penat lelah kita selama sebulan, kita berpuasa, kita beribadah, salat tarawih tiap-tiap malam. Alhamdulillah, hari raya adalah hari untuk kita sambut hari kemenangan bagi siapa yang menang, bagi sesiapa yang menang. Tapi ada orang ni dia tak menang pun tapi disambut. Siapa tu wallahu alam, saya tak tahulah siapa. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah. Jadi saya mulakan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara kita punya target. Kita punya target adalah diampunkan dosa. Jadi tuan-tuan, cuma sekarang ni adakah kita ni diampunkan dosa ataupun tidak? Yang itu yang kita perlu persoalkan. Kita perlu muhasabah. Kita tanya diri kita sendiri, adakah dosa-dosa aku diampunkan oleh Allah ataupun tidak? Yang itu yang kita perlu tanya diri sendiri. Kita perlu muhasabah. Jadi ada orang tanya, macam mana cara kita nak tahu segala amalan kita diterima oleh Allah? Macam mana kita nak tahu Allah ampunkan dosa kita? Sebab kita nak tahu keputusan ni. Kita dah ambil peperiksaan, kita dah exam,
Kita nak tahu keputusan. Macam mana keputusan kita, lulus ataupun gagal. Jadi ada orang tanya, macam mana kita nak tahu amalan dan dosa kita diampunkan oleh Allah? Jadi tuan-tuan, ada banyak pendapat-pendapat ulama. Antaranya ada pendapat ulama yang menyatakan, jika kita nak tahu amalan kita diterima oleh Allah ataupun tidak, antaranya pendapat Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ibnu Rajab dia mengatakan, jika kita nak tahu amalan kita diterima oleh Allah ataupun tidak, adalah dengan amalan itu berterusan selepas bulan Ramadan. Itu antara tanda dia. Antara tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah adalah amalan itu yang kita buat bulan Ramadan, kita teruskan bulan-bulan seterusnya. Ramadan dah habis dah ni, dah masuk Syawal, tapi amalan pada bulan Ramadan yang biasa kita buat, kita teruskan bulan ni. Itu tanda kita telah lulus dalam peperiksaan. Tuan-tuan, itu menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Dan Nabi SAW pernah juga menyebut, walaupun amalan itu kita buat secara sikit, itu juga dikira amalan kita diterima Allah. Nabi pernah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berterusan, walaupun ia sedikit. Saya bagi contoh, bulan Ramadan kita boleh khatam Al-Quran. Bulan Ramadan boleh khatam Al-Quran. Jadi bulan selepas Ramadan, apa yang kita perlu buat adalah istiqamah, baca Al-Quran, walaupun tak dapat khatam. Walaupun tak dapat khatam bulan Syawal, seperti mana bulan Ramadan, paling kurang kita baca. Itu namanya amalan yang berterusan walaupun sedikit. Itu tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, itu juga menurut pendapat Imam An-Nawawi, amalan yang berterusan dan sedikit itu adalah tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekah bulan Ramadan, banyak kita sedekah. Satu hari RM10. Jadi selepas bulan Ramadan, teruskan amalan sedekah itu, walaupun dengan RM1 satu hari. Yang penting apa? Istiqamah, berterusan. Berterusan kita buat. Cuma ada satu amalan je lah yang kita tak boleh buat bulan lain, iaitu solat tarawih. Jangan rajin sangat. Ustaz kata berterusan, jadi saya buat solat tarawih bulan Syawal. Yang itu tak ada lah. Yang itu salah faham. Walaupun tak ada solat tarawih, buatlah solat lain. Solat apa? Witir. Yang itu yang kita kena buat. Solat tarawih dah tak ada, witir boleh buat. Witir itu yang kita buat. Yang witir ini jangan tinggal. Lepas saja solat isyak, boleh solat witir. Sebab dah terbiasa. Jadi itu antara tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada tabi'in menyatakan, sekiranya dia tahu bahawa Allah menerima daripadanya amalan walaupun sebesar biji sawi, itu lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya. Tuan-tuan, dia kata apa? Kalaulah dia tahu amalan dia diterima oleh Allah walaupun sebesar biji sawi, yang itu lebih dia suka berbanding seluruh dunia dan isinya. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu amalan kita ni diterima oleh Allah ataupun tidak. Boleh jadi kita puasa 30 hari,
Puasa 30 hari, amalan banyak. Tapi dalam masa yang sama, kita mengumpat orang. Malam hari raya, last malam raya, kita mengumpat orang. 30 hari puasa, last kali kita mengumpat orang, habis amalan. Tuan-tuan, boleh jadi apa? Bocor. Penat-penat kita kumpul, dia jadi bocor, habis mengalir amalan tu, terkeluar. Jadi kita tak tahu adakah amalan kita diterima oleh Allah ataupun tidak. Seorang ulama salaf dia berkata, ulama salaf ni dia berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar sampai untuk pada bulan Ramadan. Dia berdoa, ya Allah, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan 6 bulan. Dan 6 bulan selepas itu, selepas bulan Ramadan 6 bulan dia doa, ya Allah, terimalah amalan-amalan aku pada bulan Ramadan. 6 bulan dia doa supaya dia masuk bulan Ramadan. 6 bulan selepas bulan Ramadan dia doa, ya Allah, terimalah amalan aku dalam bulan Ramadan. Dia sungguh takut. Takut apa? Takut amalannya tidak diterima oleh Allah sepanjang bulan Ramadan. Dia takut amalannya tidak diterima oleh Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita teruskan doa kepada Allah supaya apa? Supaya amalan kita 30 hari yang lalu, 29 hari kita, amalan kita diterima Allah. Amalan kita diterima Allah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, semoga Ramadan tahun ni kita berharap Allah ampunkan dosa dan Allah terima segala amalan. Dan kita boleh doa pula 6 bulan selepas ini, kita minta, ya Allah, temukanlah aku dengan bulan Ramadan seterusnya. 6 bulan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ni kita teruskan kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan malam ini insya-Allah saya akan kongsikan hadis berkaitan tajuk selawat ke atas Nabi dan juga istighfar, kelebihan-kelebihan istighfar. Tuan-tuan, Nabi SAW sangat menggalakkan untuk kita mengucapkan selawat kepadanya. Lagi-lagi pada hari Jumaat. Hari Jumaat khatib akan berpesan. Khatib sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu ke atasnya dan ucapkanlah salam penghormatan dengan sebenar-benarnya. Itu antara galakan ataupun suruhan daripada Allah untuk kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, perintah Allah ni, suruhan Allah ini, Allah mulakan dengan dirinya sendiri. Kalau solat, Allah tak mulakan diri dia. Allah suruh hamba dia solat. Allah suruh hamba dia berpuasa. Allah suruh hamba dia berzakat. Tapi Allah tak ada buat benda tu. Beza dengan salawat ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mulakan dengan diri dia. Allah kata apa? Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikat sendiri selawat kepada Nabi. Kalau salat, Allah tak mulakan dengan diri dia. Puasa, Allah tak mulakan diri dia. Tapi selawat, Allah mulakan dengan diri dia sendiri. Allah sendiri selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nak menunjukkan apa, tuan-tuan? Perintah selawat itu, amalan itu adalah amalan yang besar dan agung. Allah memulakan perintah itu dengan dirinya kerana amalan tersebut adalah amalan yang agung dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu
disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Jadi tuan-tuan boleh buka surah Al-Ahzab ayat 56. Allah mulakan dirinya selawat ke atas Nabi SAW. Antara perbahasan ulama ada menyatakan berapa kali kita diwajibkan untuk mengucapkan selawat dan salam ke atas Rasulullah. Ulama dia bahaskan dalam kehidupan kita ni berapa kali kita kena selawat ke atas Nabi. Antara pendapat yang disebutkan oleh Imam Khatib Asy-Syarbini, disebut dalam kitabnya Al-Iqna' fi Hal Alfaz Abi Syuja', disebut antara pendapat ulama, setiap kali solat didirikan kita wajib berselawat ke atas Nabi. Jadi tuan-tuan, memang itulah yang sepatutnya. Setiap kali solat fardu kita jalankan, kita laksanakan, kita akan selawat satu kali paling kurang. Rukun waktu bila? Tahiyat akhir, rukun. Jadi 5 waktu solat mesti wajib satu kali. 5 waktu satu kali wajib, rukun. Sebab apa? Sebab ia adalah salah satu rukun daripada rukun solat. Jadi ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Setiap kali solat mestilah selawat ke atas Nabi SAW. Manakala pendapat yang kedua, ada ulama yang menyatakan bila kita perlu berselawat, kita perlu berselawat apabila setiap kali nama Nabi disebut. Setiap kali nama Rasulullah disebut, maka kita perlu berselawat ke atasnya. Sebut je Rasulullah, kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Itu sepatutnya. Ini antara pendapat imam ataupun ulama dalam mazhab Syafi'i, ulama dalam mazhab Hanafi dan lain-lain. Setiap kali nama Rasulullah disebut, maka kita perlu berselawat ke atasnya. Ada juga pendapat yang mengatakan selawat ini juga boleh kita baca dalam doa. Dalam doa. Setiap kali permulaan doa, selawat. Pertengahan doa, selawat. Dan akhir sekali dalam doa, kita perlu berselawat ke atas Nabi. Awal, tengah dan akhir. Jadi itu antara waktu-waktu kita digalakkan untuk selawat ke atas Nabi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu Nabi sebut, raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Amat rugilah seseorang itu apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak berselawat ke atas Nabi. Bila sebut je nama Rasulullah, dia tak selawat kepada Nabi, maka Nabi sebut rugilah dia. Rugi dia. Kenapa Nabi sebut rugi? Apa kelebihan selawat ke atas Nabi? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pertama, antara kelebihan selawat ke atas Nabi disebut oleh Sayyidina Anas bin Malik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sekali, dia selawat ke atas Nabi sekali, maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Allah akan mengurniakan rahmat kepada dia 10. Dihapuskan dosa-dosa dia 10 dosa. Diangkat darajatnya 10 darajat. Tuan-tuan selawat satu kali je, Allah angkat darajat 10. Allah ampunkan 10 dosa, Allah bagi 10 rahmat. Tuan-tuan selawat sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah ampunkan dosa 10, Allah angkat darajat 10, Allah bagi rahmat 10. Itu kalau sekali. Itu kalau sekali. Jadi tuan-tuan, macam saya sebut tadi,
paling tidak kita berselawat ke atas Nabi satu hari 5 kali. Itu wajib, rukun. Jadi kalau 5 kali kita selawat itu paling malas. Paling malas. Dia memang selawat waktu solat je. Waktu lain dia tak selawat dah. Maka dia akan dapat 50 rahmat Allah, 50 dosa dia dihapuskan, 50 darajat diangkat untuknya. Sebab apa? Sebab dia buat 5 je. Tapi kalau tuan-tuan buat lebih daripada itu, maka itu lebih bagus, lebih baik. Tuan-tuan, kelebihan yang pertama, Allah ampunkan dosa dan Allah angkat darajat. Itu yang pertama. Kelebihan selawat yang kedua disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Katanya, doa seseorang itu terhalang. Doa seseorang itu terhalang selagi mana dia tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita nak doa kita dimakbulkan oleh Allah, antara syarat-syarat doa dimakbulkan oleh Allah, salah satunya adalah selawat. Kita selitkan dalam doa itu, selitkan selawat. Macam biasa kita buat, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Itu selawat nama dia. Kalau rajin lagi tambah sikit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barulah minta apa yang kita nak. Jadi antara syarat penerimaan sesuatu doa adalah dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak doa kita dimakbulkan oleh Allah, kita selitkan selawat dalam doa tersebut. Kita puji Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita selawat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Itu selawat nama dia. Jadi tuan-tuan, kelebihan selawat yang kedua, Allah makbulkan segala permintaan. Jadi tuan-tuan, kita nak doa kita makbul, masukkan selawat dalam doa. Jangan lupa, jangan terlalu malas nak berselawat dalam doa. Ada orang dia tak baca selawat, dia tak puji Allah, dia tak baca selawat, dia angkat tangan, dia terus minta, Ya Allah, ya Tuhanku, murahkanlah rezeki aku. Tapi dia tak selawat pun. Rugi dekat situ. Rugi. Tuan-tuan, jangan tinggal selawat dalam doa kepada Allah. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan selawat yang ketiga, iaitu daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru alayya minas salati fi kulli yaumi jumu'atin." Perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari Jumaat. Kata Nabi, Nabi menggalakkan supaya selawat pada hari Jumaat. Banyakkan selawat pada hari Jumaat. Fa inna salatan ummati ta'radu alayya fi kulli yaumi jumu'atin. Sesungguhnya selawat yang dibaca oleh umatku akan dibentangkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Faman kana aksarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Barang siapa yang banyak berselawat ke atas Nabi, ini kelebihannya. Siapa yang banyak selawat ke atas Nabi, maka dia akan berada paling hampir dengan Nabi di dalam syurga kelak. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak duduk berhampiran dengan Nabi SAW di dalam syurga nanti, antara amalan yang kita boleh buat, hendaklah kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Sebab Nabi dah janji, Nabi kata apa?
siapa yang banyak selawat ke atasku, maka dia akan duduk paling hampir dengan aku di syurga kelak. Tuan-tuan, itu kelebihan jika kita banyak mengucapkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk dekat dengan Nabi di syurga kelak. Kita tak pernah jumpa Rasulullah, tak pernah tengok muka dia. Jadi bila kita nak tengok hari akhirat kelak, waktu tu kita nak duduk dekat dengan dia. Macam mana cara dia? Banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, itu antara kelebihan-kelebihan kita banyak selawat ke atas Nabi. Macam mana cara selawat yang paling ringkas? Banyak selawat-selawat yang kita boleh amalkan. Terlalu banyak. Paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu paling pendek. Paling pendek. Tak sampai pun 2-3 saat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah dapat sekali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah 2 kali. Senang aja. Cuma apa tuan-tuan? Berat je. Susah kita nak sebut. Banyak selawat-selawat lain yang kita boleh amalkan. Tuan-tuan boleh baca selawat tafrijiyah, selawat tabibiyah, macam-macam selawat. Terpulang. Nak baca selawat apa pun baca. Selawat Ibrahimiyah pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau nak malas, nak ringan, nak mudah, baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz, boleh ke letak Sayyidina? Boleh. Terpulang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi macam-macam cara selawat kita boleh amalkan. Yang penting apa? Selawat. Ini tak, dia punya gaduh Sayyidina tu, sampai selawat tak buat pun, tapi dia gaduh je. Sayyidina boleh ke tak? Tak boleh. Asal kau tak boleh buat, asal aku boleh buat. Dia gaduh, tapi selawatnya tidak. Gaduh Sayyidina je. Tak habis-habis gaduh Sayyidina, boleh ke tak buat, boleh ke boleh tak boleh. Tapi selawatnya tak pun. Yang itu yang tak boleh tu. Jadi yang kita perlu buat apa? Selawat je lah. Apa yang kita nak selawat, silakan. Yang penting kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tajuk berkaitan dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala berkenaan dengan istighfar, berkaitan dengan istighfar, Nabi SAW juga menggalakkan untuk kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ampun kepada Allah. Bila biasanya Nabi istighfar? Dalam satu hadis Nabi pernah menyatakan daripada Sauban radhiyallahu taala anhu, Sauban dia kata, "Idzan sarafa min salatihi", apabila Nabi selesai melaksanakan solatnya, istaghfara salasan, baginda akan beristighfar 3 kali. Ini antara amalan yang Nabi biasa buat. Bila Nabi buat? Lepas solat. Dia dah selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa perkara pertama yang Nabi buat? Istaghfara salasan. Istighfar 3 kali. Biasa kita buat yang ni. Yang ini pun kita biasa buat. Habis dia salam, kita astaghfirullahalazim. Biasa kita buat istighfar. Kemudian Nabi akan baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Kemudian Nabi baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Yang biasa kita buat tu pun kita dah biasa amalkan. Jadi Nabi sentiasa istighfar. Setiap kali selepas solat Nabi akan istighfar. Dan dalam hadis yang lain daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla mautihi subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kata Aisyah, Nabi memperbanyakkan baca sebelum kewafatannya. Sebelum Nabi wafat, Nabi banyak baca zikir ni. Apa dia zikir tu? Subhanallah wa bihamdihi.
Dan kemudian Nabi sebut astaghfirullah wa atubu ilaih sebelum Nabi wafat. Tuan-tuan, dalam akhir hujung usia Nabi banyak istighfar. Nabi banyak istighfar dalam akhir-akhir hujung usia dia. Jadi kita boleh tahu ke kita punya usia sampai berapa? Tak tahu. Oleh itu, bila-bila masa lazimi istighfar kepada Allah. Kita pun tak tahu bila nak meninggal. Boleh jadi minggu depan, boleh jadi tahun depan, entah-entah kejap lagi. Entah-entah. Saya tak tahu, saya teka je. Dah raya, dah selesai, kejap lagi. Alhamdulillah. Jadi istighfar banyak-banyak bila-bila masa. Jangan nak tunggu dah nazak baru nak istighfar, astagfirullah. Itu okey lagi lah. Sempatlah juga ada istighfar. Dah nazak, dah semput tu, ada istighfar. Itu alhamdulillah diingat lagi tu. Ini dah tak sempat dah, baru nak istighfar. Jadi tuan-tuan, sebelum ajal menjemput, sebelum kita meninggal, banyak-banyakkan istighfar kepada Allah. Dan antara istighfar yang paling terbaik, yang paling bagus adalah sayyidul istighfar. Itu antara istighfar yang paling bagus, paling baik, adalah disebut oleh Nabi sebagai sayyidul istighfar. Macam mana istighfar dia? Tuan-tuan boleh baca, ada yang dah hafal pun. Baca biasanya sayyidul istighfar, kita biasa baca dalam maksurat contohnya. Biasa kita baca dalam maksurat. Ataupun waktu solat tarawih baru-baru ni. Solat tarawih baru-baru ni, antara selang solat tarawih yang ketiga dengan yang keempat, kalau tak silap saya, ataupun yang keempat nak masuk lima, macam tu. Lepas solat yang keempat nak masuk solat tarawih yang kelima, akan kita baca istighfar, sayyidul istighfar nama dia. Ke tuan-tuan tak perasan? Waktu itulah disempat tidur kejap. Ini Bilal panjang sikit baca ni, kita tidur kejap ada. Itu nama dia sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian Bilal baca la ilaha illallah. Waktu tu dia sempat tidur. Kan bacaan dia panjang, dia sempat tidur sekejap. Tuan-tuan, itu nama dia sayyidul istighfar. Itulah istighfar yang paling bagus, istighfar yang paling baik, istighfar yang paling bagus. Sebab tu kita baca dalam selang solat tarawih tu. Sebenarnya nak baca apa pun boleh, tak ada apa, tak ada masalah pun. Lepas solat tarawih 2 rakaat, nak rehat sekejap, nak baca apa pun terpulang. Dia nak mengaji ke, dia nak selawat ke, dia nak istighfar ke, terpulang. Tak ada ketetapan pun. Cuma yang kita buat ni ulama telah susun, jadi kita ikut je lah. Ikut je ulama yang tolong susunkan. Kalau tuan-tuan nak susun sendiri, terpulang. Ada amalan sendiri nak letak, silakan letak. Antara solat tarawih pertama nak masuk solat kedua, tengah-tengah tu kita istighfar 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh. Boleh je, tak ada masalah. Yang kita biasa buat sebelum ni, itu ulama yang dah susunkan. Tak nak ikut pun boleh, nak ikut pun boleh. Tapi jangan kata ini mana punya sesat amalan, siapa yang susun, ini siapa yang ajar. Tak ada siapa yang suruh buat macam ni. Jangan macam tu. Dia tak wajibkan pun. Nak ikut, ikutlah. Tak nak ikut, sudah.
Tapi ada yang kata ini sesat amalan ni. Itu lantak dia lah. Tuan-tuan, itu istighfar. Jadi disusun salah satu daripada susunan itu ada Sayyidul Istighfar. Kan bagus tu. Kan dia suruh kita istighfar kejap sementara nak masuk solat yang kelima. Jadi tuan-tuan, itu antara istighfar yang paling bagus adalah Sayyidul Istighfar. Apa kelebihan-kelebihan istighfar? Apa kelebihan istighfar? Satu, jika seseorang itu melazimi istighfar, maka segala permohonan dia akan dimakbulkan oleh Allah. Segala permohonan, permintaan, hajat dia Allah akan makbulkan. Syarat dia apa? Lazimi istighfar. Itu syarat dia. Seperti mana yang dikisahkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Hanbali. Tuan-tuan dah pernah dengar cerita ni, yang mana dia jumpa dengan seorang pembuat roti. Yang dia cerita tentang seorang pembuat roti. Dia jumpa dengan pembuat roti ni. Tuan-tuan, apa yang pembuat roti tu buat? Sepanjang malam Imam Ibn Ahmad dia tengok pembuat roti ni tak pernah henti istighfar. Sepanjang masa dia buat roti, dia istighfar, astagfirullah. Dia letak tepung, astagfirullah, astagfirullah. Sambil dia buat roti, sambil tu dia istighfar. Dia letak minyak, istighfar. Dia letak itu, istighfar. Dia buat itu, istighfar. Sepanjang masa, tak berhenti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lidah dia tak berhenti istighfar. Jadi tuan-tuan, Imam Ahmad dia tanya, wahai pembuat roti, apa yang menyebabkan kamu rajin istighfar? Apa yang kamu dapat? Apa yang kamu dapat melalui istighfar kamu tu? Maka kata pembuat roti tu kata apa? Dia tak kenal Imam Ahmad ni. Dia tak kenal. Jadi dia kata, wahai tuan, semua permintaan yang saya nak, saya dapat. Kata pembuat roti tu, melalui istighfar yang saya amalkan ni, semua permintaan saya Allah makbulkan. Kecuali satu je yang belum. Kata dia, satu je yang belum. Apa dia? Iaitu saya nak jumpa dengan Imam Ahmad Hanbali. Imam Hanbali. Yang itu je belum makbul. Tuan-tuan, waktu tu dia tak kenal. Imam Ahmad tak ada Facebook. Jadi dia tak tahu itu Imam Ahmad. Rupa-rupanya permintaan yang itu pun Allah makbulkan dah. Maka Imam Ahmad kata, wahai tuan, sayalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Tuan-tuan, semua permintaan pembuat roti ni Allah makbulkan. Sebab apa? Sebab dia melazimi istighfar. Dia rajin istighfar. Satu, itu kelebihannya. Yang kedua, antara kelebihan istighfar, mudah untuk mendapat zuriat. Mudah untuk mendapat zuriat. Tuan-tuan, kalau ada anak, cucu yang dah lama kahwin tapi belum dapat anak, belum dikurniakan anak, maka antara nasihat kita kepada dia, banyakkan istighfar. Itu antara nasihat dia. Banyakkan istighfar. Itu antara tips untuk mendapat zuriat. Ada satu cerita yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi. Ada seorang imam namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ni tuan-tuan, dia menjadi rujukan kepada seluruh orang. Semua orang kalau ada masalah, dia akan jumpa Imam Hasan Al-Basri. Apa sahaja masalah, dia akan jumpa Imam Hasan Al-Basri. Wahai imam, saya datang ni, saya tak ada duit. Apa yang boleh saya buat? Imam Hasan Al-Basri kata apa? Banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Ada orang ni dengar tu, ya, wahai Imam Hasan, saya tak ada pendapatan, saya dah berhenti kerja.
Macam mana saya nak buat? Apa Imam Hasan sebut? Pergi buka Google. Tak. Imam Hasan kata apa? Banyakkan istighfar. Dia tak suruh buka Google pun. Dia suruh apa? Istighfar. Ada lelaki ni mengadu, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya dah kahwin lama tapi tak dapat anak. Apa yang patut saya buat? Imam Hasan Al-Basri kata apa? Banyakkan istighfar. Semua permasalahan dia datang pada Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri akan jawab. Jawapan dia sama. Banyakkan istighfar. Tak ada ubah sikit pun. Semua masalah dia akan jawab dengan jawapan yang sama. Banyakkan istighfar. Maka ada seorang lelaki ni pelik. Dia pelik, heran. Maka dia jumpalah Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, kenapa setiap kali orang berjumpa dengan kau, dia mengadu masalah, tapi jawapan kau tetap sama? Istighfar, istighfar. Tak ada jawapan lain ke? Bagilah jawapan lain. Bagilah jawapan lain, kata lelaki ni. Maka Imam Hasan Al-Basri pun jawab apa? Wahai sahabat, sebenarnya jawapan tu bukan aku yang jawab. Kata Imam Hasan Al-Basri, jawapan tu bukan daripada aku, tapi jawapan itu daripada Allah. Jawapan dia senang je. Jawapan itu adalah daripada Allah. Dia kata, cuba buka surah Nuh ayat 10 hingga 12. Dekat situ jawapan dia. Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Kan Allah yang suruh tu, bukan aku yang suruh. Maka jawapan dia dekat situ sebenarnya. Imam Hasan Al-Basri tak tahu pun apa yang perlu buat. Dia cuma jawab apa yang Allah suruh buat. Apa segala masalah yang datang jumpa Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri akan jawab, banyakkan istighfar, berdasarkan surah Nuh ayat 10 hingga 12. Sebenarnya aku tak tahu pun nak jawab apa, tapi aku jawab berdasarkan jawapan daripada Allah. Maka terdiamlah lelaki ni. Oh, baru tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak kata apa dekat sini? Segala permasalahan dalam surah An-Nuh itu Allah sebut jika seseorang itu melazimi istighfar, maka Allah akan kurniakan kepada dia zuriat. Tuan-tuan boleh buka surah Nuh ayat 10 hingga 12. Istighfar, Allah kurniakan zuriat. Istighfar, Allah kurniakan zuriat kepada dia. Jadi antara amalannya, kalau ada orang yang lama tak dapat zuriat, dah lama kahwin tapi tak dapat anak, boleh cuba nasihat daripada Imam Hasan Al-Basri ni. Banyakkan istighfar. Banyak macam mana? Banyak-banyak lah. Jangan tanya berapa, banyak-banyak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara amalan ataupun kelebihan kita banyak-banyak istighfar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang terakhir yang saya akan baca daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa aktsirna minal istighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ya ma'syaran nisa, wahai kaum perempuan. Hadis ni dikhususkan kepada wanita, sebab Nabi sebut nisa. Nisa tu siapa? Perempuan. Wahai kaum perempuan, wanita, tasaddaqna, banyakkanlah sedekah. Satu. Dan Nabi kata, wa aksirna minal istighfar, dan banyak-banyakkan istighfar. Yang ini nasihat khusus untuk perempuan. Nabi kata, wahai kaum wanita, banyakkan sedekah dan banyak-banyakkan istighfar. Kenapa? Kenapa?
Antara sebabnya Nabi sebut, fa inni ra'aitukunna aksara ahlin nar. Sebab apa? Sebab Nabi kata, saya melihat kebanyakan kamu, yakni perempuan, adalah penghuni neraka. Nabi suruh perempuan banyak sedekah dan banyakkan istighfar. Sebab apa? Sebab Nabi kata, Nabi tengok di neraka ramai orang perempuan. Nabi tengok dekat neraka ramai perempuan. Lelaki tak ada ke Ustaz? Ada. Jangan suka sangat. Lelaki ada, perempuan pun ada, lelaki pun ada. Tapi Nabi kata ramai perempuan. Sebab tu Nabi suruh banyakkan sedekah dan banyakkan istighfar. Maka seorang perempuan ni dia tanya, dia tak puas hati. Perempuan kan, nama pun perempuan. Dia akan tanya. Dia tanya apa? Ma lana aksara ahli nar ya Rasulullah. Kenapa kebanyakan kami adalah penghuni neraka? Dia tak puas hati. Kenapa lelaki tak sebut? Kenapa perempuan pula yang ramai? Tuan-tuan, maka Nabi pun jawab. Jawapan Nabi kata apa? Qala tuksirnal la'na wa takfurnal ashir wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lizi lubbin minkunna. Qalat ma nuqsanul aqli wa din? Qala syahadatu imra'ataini bi syahadati rajulin wa tamkusul ayyama la tusalli. Apa sebab perempuan ramai dekat neraka ni tuan-tuan? Apa sebab dia? Jawapan Nabi kata, ini adalah kerana mereka banyak memaki hamun. Maksudnya apa? Banyak memaki, banyak bebel lah. Banyak memaki hamun. Dan tidak berterima kasih kepada suami. Ini sebab dia. Satu, kerana perempuan banyak memaki hamun. Yang kedua, tidak berterima kasih kepada suami dia. Dan yang ketiga kata Nabi, sebab apa perempuan ramai dekat neraka? Kerana wanita itu tidak menunaikan solat dalam tempoh haidnya. 3 sebab. Sebab dia tak jaga mulut, laser, suka membawang. Yang kedua, dia tak terima kasih pada suami dia. Yang ketiga, dia tidak menjaga solat dalam tempoh haidnya. Tuan-tuan, bagaimana caranya menjaga solat dalam tempoh haid? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 2 perkara ni, iaitu tidak berterima kasih pada suami dan tidak menjaga solat dalam haidnya, saya bawa pada kuliah akan datang. Ada perempuan, dia tak tahu kiraan period dia. Lelaki lagi lah. Kalau tanya lelaki lagi tak tahu. Tapi lelaki bukan bermakna dia tak period, dia tak perlu tahu. Lelaki wajib tahu. Sebab apa? Sebab nanti kalau anak dia tanya, dia nak jawab apa? Budak-budak darjah 5 dah period dah. Ada yang dah period. Kalau budak ni tak tahu, dia bagi tahu ayah dia, ayah, tadi saya keluar darah. Warna merah tu saya punya ni kain. Tak tahulah merah ke hitam tu. Ayah kata, engkau ni berak kot. Ayah pun bebal sama. Sebab dia tak tahu. Yang ni susah. Walaupun lelaki, dia kena tahu warna haid tu ada berapa. Ada warna biru, betul lah.
warna hijau, warna oranye. Entahlah Ustaz, saya pun tak tahu. Nanti saya akan bagi tahu. Dan ada juga perempuan, dia ambil ringan tempoh period dia. Tempoh period ni penting. Lelaki memang dia tak kira dah. Lelaki dia akan tanya, abang saya dah 15 hari dah ni, hari yang ke-16 pun keluar lagi. Ni darah apa ni? Period tu period tu. Terus tak payah solat. Lelaki senang jawab. Sebenarnya bukan senang, dia malas nak jawab sebenarnya. Lelaki malas nak fikir. Bang saya dah hari 16 tapi keluar darah. Oh period tu, tak payah puasa lah, kodok je. Perempuan pun tak tahu, lelaki pun sama-sama tak tahu. Dua-dualah senang cerita. Jadi walaupun lelaki tak period, lelaki pun wajib tahu. Wajib tahu. Sebab apa? Sebab dia nak ajar suami isteri dan anaknya. Nanti saya akan cubalah terangkan sikit. Kalau nak tahu bab period ni, haid ni, dia banyak cerita dia, panjang. Saya cuba ringkaskan supaya kita boleh faham dan boleh tahu, paling tidak asas je. Asas je paling tidak. Kita nak tahu berapa lama period seseorang. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis ni, itu antara punca perempuan ramai dalam neraka. Sebab dia tak jaga period dia. Wallahu a'lam. Saya akan sambung pada minggu akan datang, InsyaAllah. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'ati nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.